Kita akan buat jejari ikan dori dan bahan-bahan adalah seperti di depan saya ni. Kita akan buat beberapa langkah dan anda kena ikut langkah-langkah ni lah untuk jadi seperti masakan saya ni, okey? Kat sini ada tepung, ini adalah tepung gandum, tepung jagung, tepung gandum, tepung beras, tepung jagung, ada serbuk kari ayam, ayam dan daging, ada juga yang kat depan saya ni serbuk roti, ada juga sedikit lada hitam. Jadi ini saja kot. Oh, satu lagi. Bahan penting iaitu bawang putih. Dan jom kita mulakan memasak sekarang. Okey, ambil pisau. Kita menggunakan bawang putih lebih kurang dalam 3 ulas bawang putih cukup lah. Sebab ikan kita pun tak besar sangat kan. Dan saya akan menggunakan lebih kurang dalam 3 ke 4 ulas bawang putih. Mesti pelik juga kan. Nak buat apa bawang putih ni? Kita kan nak masak orang kata macam ala-ala fish and chip je. Tak perlulah bawang putih. Tidak, sebenarnya ini adalah salah satu resepi rahsia saya. Okey, jom kita akan terus. Kita ketukkan aja lah, senang bawang putih ni. Ketuk 1, 2, 3. Okey, dah kita akan buang kulit dia dulu. Keluarkan lagi kulit dia. Ya, macam ni. Tapi kalau saya kat rumah kan, saya tak guna bawang putih macam ni. Saya guna bawang putih yang memang dah siap dipotong. Ada tau. Mudah kan. Yelah, kadang kita nak potong bawang putih ni kan ambil masa macam ni. Tapi tak apalah. Kalau kita ikut cara tradisional macam ni kan, dia macam lebih, orang kata, lebih nilai keikhlasan gitu. Okey. Bawang putih ni senang je. Kita potong macam ni je. Tak payah terlampau tebal sangat, tak terlampau nipis sangat. Tak payah nak terlampau cincang sangat pun tak apa. Sebab kita akan buat perapan untuk ikan dori ni daripada lain sikit lah kita buat kali ni. Tak nak nampak mudah sangat resepi kita. Bagi susah sikit. Okey, kita ambil bekas yang besar macam ni dulu. Okey. Ambil bawang putih ni. Sap. Tak dalam. Rupa sama. Sap. Letak dalam. Ada sound effect sikit Sap. Ngam. Okey, bawang putih letak macam ni. Dan kita biarkan di bawah ni. Jangan risau, kat bawah saya ada rak, bukan di atas lantai ya saya letak. Okey. Dan seterusnya, kita bersihkan sikit dulu papan pemotong kita ni. Okey, ngam. Kita akan terus potong ikan dori. Dah nama pun jejari ikan dori. Jadi kita kena potong memanjang lah ya. Ini ikannya. Cara nak potong ikut kesukaan anda. Tapi kalau nak senang, buat macam ni je lah. Sini. Sini. Jangan terlampau tebal, jangan terlampau nipis lah. Ngam-ngam lah. Orang kata sedap-sedap bila makan nanti muat kat mulut kan. Potongkan semuanya. Okey, cantik. Sini, letak tepi dulu sebabkan saya pakai 2 fillet ikan. Nanti mungkin di episod LS saya akan ajarlah macam mana cara untuk memilih untuk fillet ikan. Kita nak ambil isi saja macam ni. Nanti saya ajar macam mana. Mudah aja. Jom, seterusnya pula kita akan ambil semula tadi ada bawang putih ni dan kita akan bancuhkan dulu. Kita letak tepung jagung dan juga kita letak tepung gandum. Kita letakkan juga lada hitam dan sedikit garam. Letak sedikit garam Okey, kemudian kita akan ambilkan pula sedikit air, kita tuangkan ke dalam. Bagi sampai dia cair tau. Jangan pekat. Kita memang nak cair macam ni. Okey. Ini dia. Kita pukulkan dia. Okey, kita kacaukan sampai dia betul-betul sebati macam ni. Tapi kalau di rumah ada daun kari, kita boleh juga potong kecil-kecil, kita letak di atas ataupun di dalam bancuhan tepung tadi macam ni Okey, cukup. Kemudian apabila tengok dah sebati macam ni, ambil ikan-ikan ni semua yang telah dipotong tadi ni, terus letak di dalam ini. Macam ni. Okey, kita gaul-gaulkan sikit. Dan sepatutnya kita kena rehatkan dia lah di dalam peti sejuk lebih kurang dalam sejam atau 2 jam lah, baru dia punya tepung, dia punya bahan-bahan tadi ada bawang putih semua dia akan meresapi masuk ke dalam ikan ni. Gitu. Okey. Dan sekarang ni pula saya nak tunjuk contoh macam mana nak buat dia punya balutan luar dia tu ataupun tepung di luar dia. Okey, jom. Dan kita ambil lah mangkuk seperti ini sebab kita nak campurkan campuran tepung yang dekat depan saya ni. Memang langkah dia agak banyak sikit tapi percayalah anda akan puas hati bila makan jejari ikan dori ni. Okey. Dan sekarang saya menggunakan lebih kurang dalam 2 sudu besar lah tepung beras. Kita masukkan juga lebih kurang dalam 2 sudu besar tepung gandum. Kita masukkan juga kat sini ada tepung jagung.
Tepung jagung ni saya gunakan lebih kurang dalam 3 ke 4 sudu besar lah. Dan untuk tambahkan dia punya rasa lagi, kita tambahkan juga serbuk kari ayam dan daging. Yang suka rasa kari tu, terletak lebih sikit tak apa. Okey, ini saja bahan-bahannya. Kita ambil sudu, nanti kita gaul-gaulkan dulu. Dan juga jangan lupa untuk letakkan sedikit garam. Kita gaul-gaulkan lagi. Okey, saya rasa saya nak tambah sikit lagi lah serbuk kari ni. Ini ikut kepada anda lah. Suka rasa kari, letak lebih. Tak suka tak kari, tak letak pun tak apa kan. Okey. Ngam, ini saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat jejari ikan dori. Okey, kita kacau-kacaukan bancuhan tepung tadi. Kalau rasa macam tak berapa yakin kan, adakah tepung ni dah masin ke belum, senang je, boleh rasa. Tak sakit pun makan tepung mentah je ni. Rasanya tak cukup masin. Saya baik rasa tau. Tambah lagi sikit garam. Okey, kacaukan lagi. Alah. Biasalah lelaki masak memanglah begitu kan. Kalau tak berkecah dapur, itu bukan lelaki lah namanya. Ni dia. Jadi setelah tadi yang saya katakan, kalau dah rendam kita punya ikan dori ni ke dalam bancuhan tepung yang masa awal-awal tadi tu, lebih kurang dalam 1 ke 2 jam, maksudnya dah keluarkan, dah sejuk, sedap dah tu. Semua meresap masuk ke dalam ikan dori. Jadi caranya adalah seperti ini Ambil yang ni dulu. Bancuhannya ikan dori yang telah dibancuh tadi ni. Okey, sini kita letak dia dalam tepung yang telah kita bancuh di sini. Gaul-gaulkan macam ni. Okey. Dan kita asingkan di tepi macam ni. Ambil lagi. Gaulkan dia aja. Letak di sini. Begitu senang sampailah ke semuanya. Kalau rasa macam malas ambil satu, letak banyak-banyak macam ni boleh, tapi satu je lah. Takut nanti dia punya tepung ni berketul kan, jadi takut orang kata apa, membazir lah bila berketul, dia tak jadi melekat semua. Susah pakai tangan kan, jadi kita pakailah sudu ke apa saja supaya dia tak melekat kat tangan. Nampak? Bersih tangan kita. Gitu, pada bau cuci. Okey, turunkan. Dan langkah seterusnya kita masih lagi perlukan air rendaman tadi ni. Ambil satu. Letak dalam macam ni, bagi dia basah sikit. Kemudian kita pergi ke serbuk roti macam ni. Kita gaulkan. Okey, jejari ikan dori ni, okey? Nampak? Mari kita terus menggorengkan ikan ini masuk ke dalam periuk nasi kita. Macam tu je. Senang kan? Okey, langkah yang sama juga. Kita ambil ikan dori tadi ni. Letakkan di sini. Rasa macam lambat lah cara macam ni. Boleh tak kita letak semua macam ni? Senang kan? Letak semua. Sebab apa tau? Kita nak ada balutan dia lebih kurang 2 layer. 2 layer. 2 salutan. Tu yang buatkan dia punya rasa akan jadi lebih sedap. Sebenarnya saya ni tak biasa sangat pakai benda-benda sini. Kita buat sini kan senang. Pakai tangan je. Tak apalah, nanti kita cucilah tangan kita. Walaupun tadi kata tak nak pakai tangan kan. Nampak? Letak dalam periuk nasi kita. Kita balutkan lagi. Ataupun kita salutkan lagi. Okey, jadi kepada penonton-penonton di rumah yang pakai periuk nasi yang biasa tu kan, dia mungkin agak payah sikit untuk menggoreng. Tapi tak apa, senang je caranya. Kita dah betul-betul panaskan minyak tu. Kemudiannya anda kena terus tutup lah. Bagi dia punya isi dalam masak. Dan juga di luar dia akan lebih rangup. Jadi ini dia jejari ikan dori yang terakhir yang siap digoreng. Letak di atas pinggan. Nampak macam mana dia punya rangup Isi ikan dia masih lembut, luar dia rangup. Wow. Tapi bila makan macam ni sebenarnya, tunggu jap. Lagi sedap sebenarnya kalau kita makan dengan mayonis. Kita mayonis sikit macam ni. Kita letak kat atas macam ni. Tapi ada lagi. Sabar. Tambah pula dengan sos cili di atas ni macam ni. Jejari ikan dori dicicah bersama dengan mayonis dan juga sos cili. Wow. Tak dapat nak beritahu macam ni dia rasa sedap. Dan pastinya sangat sedap.